Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat tengah hari kepada anda semua penonton TV3. Terima kasih kerana masih setia bersama TV3 dan jam ini anda sedang menyaksikan Wanita Hari Ini bersama saya Hawa Rezwana dan juga Sugita Chandran. Lama saya tak bersiaran dengan awak. Selalu kita kan? Rindu dah ke? Rindu. Okey, apapun anda di rumah, kami harapkan anda dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Apapun aktiviti anda buat hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar lah kan. Dan seperti biasa, kami ingin ingatkan anda supaya sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan. Jagalah keselamatan anda, kebersihan anda, kerana anak-anak anda, orang di sekeliling anda. Beri peringatan kalaulah ada yang terlupa, kod-kod terlupa. Walaupun dah menjadi kebiasaan sekarang ni bawa hand sanitizer, pakai mask dan sebagainya. Tapi kadang-kadang mungkin ada juga yang terlupa kan. Betul. Kadang-kadang kan bila kita makan di restoran kan, kita bukalah pelituk buka. Lepas tu keluar kedai, semua orang pandang pelik. Kenapa? Rupanya lupa nak pakai balik pelituk muka tu. Saya sebenarnya sejujurnya Hawa, saya pernah. Saya parking kereta dekat depan restoran tu. Jadi macam kita masuk restoran terus nak duduk makan. Jadi saya terlupa pakai mask. Lepas tu macam semua orang pandang saya pelik sikit. Alamak, lupa mask. Lari masuk kereta ambil bawah. Walaupun duduk je terus nak makan kan. Tapi itulah norma baharu dan kadang-kadang kita ni manusia. Kita pun ada orang kata ada saat-saat kita terleka, terlupa betul. kan. Dan di sini kami nak ingatkan anda bahawa disiplin kita sebagai rakyat Malaysia amatlah penting untuk kita mengurangkan bilangan kes. Walaupun sekarang ni seperti mana yang kita tahu, dikatakan kalau tidak bergejala dan kita ni kontak rapat, kita tidak perlu menjalani kuarantin. Perlu hanya membuat ujian saringan pada hari-hari tertentulah. Tapi ialah ini penting sekiranya kita menjadi kontak rapat. Tapi kalau bukan kontak rapat pun saya rasa eloklah kalau kita boleh membuat ujian sendiri kan. Betul. Beli kit test sendiri tu, lepas tu buat di rumah sendiri. Mungkin kita boleh lebih yakin nak keluar rumah. Orang di sekeliling kita pun lebih yakin untuk berada di sekeliling kita. Kita pun ada SOP kita sendiri. Contohnya syarat-syarat sebelum nak pergi rumah kawan untuk makan-makan. Okey, hantar gambar dulu kit ujian kendiri. Saya rasa ramai dah buat macam tu sekarang. Tahniah kita ucapkan. Dan semoga kita tak penatlah untuk patuh SOP ni. Sama-sama kita nak putuskan rantaian COVID-19. Kita boleh lakukannya. Betul. Dan di Terengganu, Hawa, dikatakan setakat ini lebih 300,000 dewasa, iaitu 40% daripada jumlah populasi dewasa telah mendapat vaksinasi mereka. Tahniah orang-orang Terengganu. Teruskan usaha ini dan lepas ni mungkin sesiapa yang ingin bawa anak mereka pun bolehlah terus membawa. Sebab tempoh hari anak Fatin baru menyambut hari lahir yang ke-5 dan sudah mendapat tarikh vaksinasinya kalau tak silap saya esok. Cepat ya? Cepat. Hadiah daripada KKM kata Fatin. Dan mungkin ada dalam kalangan ibu bapa nak ambil pendekatan tunggu dan lihat dulu. Tapi saya rasa dah ramai ibu bapa belum bawa anak-anak mereka. Jadi kita lihat kesan yang begitu positif sekali. Jadi kalau boleh kita bawa anak-anak kita untuk dapatkan suntikan vaksin COVID-19. Dan kita ni pun yang dah lengkap 2 dos vaksinasi, kita dapatkan dos penggalak. Betul tu. Baik, itu berkaitan dengan COVID dan peringatan buat anda dan juga kita semua di sini di studio WHI. Sebelum kita ke topik kita pada hari ini. Topik ni topik yang hangat-hangat ni. Awak kuat cemburu ke macam mana ni? Saya tak rasalah kuat cemburu. Tapi mungkin ada situasi ataupun perkara-perkara tertentu yang buat kita rasa macam, kalaulah saya boleh buat macam tu juga. Cemburunya ada orang kata tanda kasih sayang. Betul. Tapi ya ke? Tak tahu. Saya tak tahu. Tapi apa pun kita saksikan kompilasi TikTok dahulu sebelum kita ke topik kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Oh, inilah surprise dia. Tak pernah. Lagi bukan.
Buat isteriku, pada ketika kamu membaca ini, kamu telah sah menjadi isteriku. Terima kasih atas impian kita yang menjadi realiti. Semoga hubungan kita akan tetap setia sampai syurganya. Kerana setia adalah seni tertinggi dalam mencintai. Your husband. Di sepanjang malam aku berdoa. Dulu ku tanam benih hak segar aku, diriku jaga ku berlalu. Bapa bila tumbuh besar tebu, hak tanam. 1, 2, 3, go! Sabar hariku mencarimu, semalam aku mengenang para rasa gelisahku menjadi satu. Dulu ku tanam benih hak segar aku, diriku jaga ku berlalu. Bapa bila tumbuh besar. Itu dia TikTok pilihan pada hari ini. Terima kasih kepada anda yang kongsikan di TikTok. Dan kalau kita tengok ada macam-macam perkongsian di situ. Ya. Antaranya beg sekolah anak-anak ni berat. Jadi dekat kelas tu diletakkan siap-siap kotak-kotak. Jadi buku-buku tinggal saja di sekolah. Ya, okey, baik. Tadi saya tanya Hawa ni kuat cemburu ke tak? Hawa kata tak, dia rasa tak, tapi adalah situasinya yang adalah dia automatik Dia kita akan rasa cemburu. kalau bab-bab berpasangan ni mungkin tak kot, tapi kerjaya ada sikit-sikit lah. Tapi macam kita ambil tu dari sudut yang positif Ya, lah. betul. Tapi ini lain kan angle dia. Angle dia lain. Tapi yalah, biasa macam tadi saya dah katakan, orang kata cemburu tu tanda kasih sayang. Ya, tapi kadang-kadang kalau dah keterlaluan, kita hilang pertimbangan. Sebab kita baca dalam artikel-artikel, ada yang terlalu mencemburui pasangan mereka sehingga sanggup membunuh pasangan mereka. Itu yang orang kata memang luar biasa, yang kita tidak mahukan lah. Tapi kalau anda ada apa-apa pengalaman ke, cerita sweet ke, cerita tak sweet pun boleh juga. Anda boleh kongsikannya bersama dengan kami di Facebook WHI. Kami nak tahulah anda ni jenis yang mencemburui pasangan ataupun tidak. Okey, tapi kalau tak ada rasa cemburu langsung, macam mana pula? Macam mana Kita nak dengarkan pandangan anda, pendapat anda. Kita akan kongsikan selepas ini. Teruskan bersama kami di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Setiap percintaan pasti disulami dengan perasaan kasih dan sayang serta sedikit perasaan cemburu. Kata orang, cemburu itu tandanya sayang. Namun bagaimana pula dengan kisah Kela, Baka dan Ada yang sanggup membunuh isteri atau teman wanita semata-mata disebabkan oleh perasaan cemburu ini? Cemburu yang keterlaluan boleh menjadi toksik dalam sesebuah perhubungan dan menjadi penyebab utama runtuhnya mahligai yang dibina. Selain itu, saban tahun terdapat banyak kes jenayah yang terpapar di dada akbar angkara cemburu buta. Terbaru, seorang lelaki berusia 33 tahun mengaku bersalah apabila menyebabkan kematian seorang wanita yang dipercayai kekasih kepada suspek. Pertengkaran yang berlaku antara suspek dan mangsa telah menyebabkan mangsa dikelar. Kejadian itu dipercayai akibat daripada perasaan cemburu yang tidak dapat dikawal. Kata orang, cemburu tanda sayang. Namun, jika ia sampai menggadaikan nyawa, adakah ia masih lagi dikatakan sayang? Okey, itu dia laporan yang disediakan sebagai pembuka topik kita pada hari ini, cemburu tanda sayang. Okey, mungkin ada yang berpendapat, alah kalau dalam percintaan suami isteri pasangan memang kena ada rasa cemburu ni, barulah kita tahu oh dia kisah pasal kita. Tapi kita nak tahulah tahap-tahap cemburu ni ada batasan dia juga kot. Kalau kita dengarkan apa yang dikongsikan dalam laporan tadi tu memang benda yang kita tak mahu jadilah kan, sebab
dia cemburu, dia membunuh. Sebab kalau kita lihat berita pada 20 hari bulan Februari, seorang wanita ditemui maut di kelas sebab motif pembunuhan dia adalah sebab cemburu. Jadi kita nak tahu, tapi Hawa, saya juga ada terbaca cemburu tanda sayang kurang tepat konsepnya, orang kata. Tak sesuai lah kalau kita cakap orang yang cemburu tu sebenarnya dia sayang. Itu apa yang saya baca. Awak pun ada pendapat awak masing-masing. Tapi apa kata tetamu kita di studio ni? Cemburu ni tanda sayang ataupun tidak? Kita bersama dengan Fizo Omar di studio. Hai Fizo. Hai Sugi, Hawa. Tahniah first of all. Allah, terima kasih. Okey, tanya Terima kepada kasih. you, your wife and of course Mariam juga. Of course. And kita juga bersama dengan Dr. Nasruddin Subhi dalam talian selaku pakar motivasi kita pada hari ini. Hai doktor. Hello doktor. Hai, apa khabar? Sihat, Assalamualaikum. doktor. Terima kasih ya doktor bersama dengan kami di WHI. Baik, kita tanya Fizo dulu lah. Fizo, cemburu tanda sayang. Awak setuju ataupun tidak? Okey, dia cemburu ni ibarat garam di dalam masakan. Okey. Dia kena ada, tak ada tak sedap. Aha. Tapi kalau lebih bahaya. Betul. Jadi tak sedap. Sebenarnya saya kurang setuju lah dengan perkataan cemburu tanda sayang, betul. Tetapi benda itu menggalak-galakkan lagi supaya cemburu lebih. Cemburu kena ada dalam rumah tangga, tetapi kena pandai kawal emosi dan kawal tindakan selepas cemburu. Okey. So, ini saya setuju. Kan? Kalau kita, macam Fizo katakan, kalau kita asyik duk cakap cemburu tanda sayang, cemburu Betul. tanda sayang, macam kita yang berikan Betul. dia semangat untuk Tapi orang. sebenarnya kalau tak cemburu tak boleh. Kena ada. Okey. That's why saya kata macam garam, you masak tak garam tak sedap. So dalam rumah tangga tawar. So cemburu tu kena ada sebab bila tak ada cemburu suka hati kau lah nak buat apa. Bila keluar ayat tu masalah juga. Okey, baik. Kita nak mulakan dengan sudut yang positif dululah kalau boleh kan. Fizo dah kata memang kena ada. Tapi berpada-pada. Tapi kalau saya rasa kalau mereka ni yang terlalu keseluruhannya cemburu sangat-sangat tu Ekstrim. susah nak kawal kan. Ekstrim sangat-sangat. Jadi doktor, apa pendapat doktor tentang hal ini? Kena ada rasa cemburu tu terutamanya dalam kalangan pasangan, doktor. Okey, terima kasih Hawa. Terima kasih juga kepada Fizo yang telah menjawab di peringkat awal tadi. Ya, sebenarnya saya tidak dinafikan, saya juga incline ya untuk bersetuju dengan Fizo. Ya, so maknanya dekat sini memang kalau ada sedikit cemburu dalam perhubungan itu, dia boleh mengukuhkan ataupun terus mengeratkan kasih sayang antara sesama pasangan. Ya, so sebab itulah timbul kata-kata sebegini dalam kalangan masyarakat dahulu, ya, cemburu kasih sayang. Ya, namun seperti mana apa yang juga dikatakan, ya, kalau perkara itu berlebihan, ya, semestinya dia akan membawa padah. Ya, so kalau cemburu ini dia wajib ada tiga pihak, ya, selalunya dia akan melibatkan tiga pihak lah. Ya, so maknanya pihak yang cemburu itu, ya, yang keduanya adalah pihak yang pasangannya, isteri ataupun pasangannya, dan yang ketiganya dia mesti ada orang ketiga ni. Ya, dia mesti ada orang ketiga ni. Ya, yang mana dia rasa itu sebagai pesaing dia ataupun sebagai threat ataupun ancaman terhadap perhubungan yang mereka ada itu. Ya, so cemburu ini ataupun perasaan cemburu buta yang biasa kita dengar ini selalunya hadir dalam romantic relationship ataupun perhubungan romantik. Ya, namun yang demikian sebenarnya tidak hanya terikat pada hubungan romantik. Ya, perhubungan-perhubungan yang lain juga boleh menimbulkan rasa cemburu. Contohnya nak menarik rasa kasih sayang daripada seorang ibu ataupun seorang ayah, kan, ataupun daripada seorang rakan, kan. So maknanya kita obses dengan kawan kita itu, kita bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang daripada dia. Ya. So sebenarnya sifat cemburu ini adalah satu sifat yang lumrah, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sebagai manusia, of course, kita kena menjaga, ya, berupaya untuk pandai menjaga sifat-sifat ataupun naluri itu, emosi itu dengan baik. Ya.
Ya, betul. Saya setuju dengan apa yang doktor katakan. Kita manusia, kita ada pelbagai emosi, marah, sedih, cemburu antara salah satu daripada emosi kita. Dan doktor, betul. Kadang-kadang bukan cemburu dalam situasi dalam konteks pasangan sahaja. Tapi ada yang cemburu sebab mungkin pasangan suka main PS5 selalu cemburu. Dia Cemburu dengan PS5? Habislah pecahkan PS5. Okay. Kalau Fizo sendiri kan. Okey, Fizo kata cemburu itu diperlukan. Kalau Fizo dalam konteks rumah tangga, apa yang membuatkan Fizo cemburu? Of course, sebagai seorang manusia, suami, cemburu bila ada perhatian dan kasih sayang tu pada orang lain. Okey. Itu common sense lah. Betul. Okay. Dan cemburu juga saya setuju dengan bilanya ada tumpuan yang tidak diberikan sepenuhnya kepada pasangan. Betul. So ramai ingat cemburu ni orang ketiga, tapi sebenarnya bukan saja orang tetapi objek. Contohlah macam tadilah, dia punya tindakan, dia punya perhatian kepada contoh game ke, macam contohlah wife saya dia suka baca buku. Dia suka baca buku, dia suka tengok video motivation. So saya cemburu bukan apa tau. Kadang-kadang, takkanlah asyik dengan buku je. I kat sebelah you kot. Faham tak? Sometimes kita nak masa. So, itu pun dalam kategori cemburu which is benda boleh buat bincang kan. So, cakap so kita buat syarat. Time kita nak tidur, kita tengok sama-sama video apa-apa motivation. Dan time you baca buku, tak kacau. Tapi time balik, kita spend time sama-sama. So itu pun salah satu cemburu yang boleh ditangani lah, boleh dihandle lah. Maksudnya cemburu ni ada beberapa situasi lah, tak semestinya pihak ketiga. Betul. Cemburu. Alamak, dia ni sayang orang lain ke, suka kat orang lain ke. Tapi mungkin kita ada rasa cemburu terhadap kejayaan pasangan kita juga. Jadi kalau boleh doktor ulaskan macam mana kita nak salurkan rasa cemburu ni kepada satu energi ataupun rasa yang lebih positif lagi, doktor? Okey, mungkin saya betulkan sedikit di sini ya. Biasanya kalau jealousy dalam perkataan bahasa Inggeris ataupun cemburu itu, dia memang ada melibatkan pihak yang ketiga. Ya, dia melibatkan pihak yang ketiga. It is slightly different dan istilah yang dikenali sebagai envy ataupun iri hati. So kalau envy ataupun iri hati itu dia hanya dua pihak aja, kan. So dia tak ada individu yang ketiga itulah. Dia tak ada individu yang ketiga, pihak ataupun pihak yang ketiga. So that is the slight difference between jealousy and also envy. So untuk bagaimana kita nak mengelakkan daripada perasaan ini terbuku di dalam diri ataupun terus berkembang, subur di dalam diri. First of all, kita kena bersangka baik, So first of all, kita kena bersangka baik and kita kena talk with each other, sebab melalui percakapan, barulah kita dapat mengetahui dan mengenali apa isi hati pasangan kita, kan? Sebabnya tanpa berkata-kata kita tak akan fahami ataupun kita tak akan tahu apa yang terbuku di dalam hati pasangan kita. So the bottom line is that memang kita kena bercakap sebab manusia ini adalah makhluk sosial. Betul. Sebab apabila saya kata makhluk sosial, dia nak mendengar dan dia nak didengar, kan? Betul. So itulah bercakap. Kita tak boleh nak assume je pasangan kita itu akan membuat mengikut apa yang kita rasa dalam diri kita. Dia bukannya ada sakit power pun. And doktor, mungkin kan doktor boleh kongsikan, sebab ada orang dia cemburu ni ekstrim sangat, sebab kalau kita macam tadi dikongsikan dalam laporan kan, sehingga membunuh pasangan mereka. Dan ada satu artikel di mana seorang wanita ni dia obses dengan pelakon Bollywood Hrithik Roshan dan suaminya mencemburui itu, jadi suaminya telah membunuhnya sebab dia suka pelakon Bollywood tu. Jadi di dalam situasi macam ni doktor, secara psikologinya, adakah ini sesuatu yang disebabkan mungkin trauma pasangan mereka dari kecil, ataupun apa yang menyebabkan mereka bertindak begitu ekstrim sehingga membunuh disebabkan rasa cemburu ini?
Okey, pada dasarnya seperti mana yang kita bincangkan daripada awal, cemburu itu merupakan suatu perasaan ataupun suatu yang lumrah ada dalam semua orang, diri semua orang. So maknanya kita hanya perlu pandai ataupun perlu tahu bagaimana nak mengurus mengurus perasaan ini, jealousy ini, rasa cemburu. Cuma dalam keadaan yang melampau, dia boleh menyebabkan seseorang itu akan kurang mempercayai orang. Dia boleh menyebabkan paranoia berlaku ataupun orang tu jadi paranoid. Dia boleh menyebabkan abusive relationship ataupun perhubungan yang saling abuse lah, so and then physical violence pun boleh berlaku di situ. So maknanya dekat sini dia dah jadi irrational jealousy istilahnya. So ataupun kalau dari segi psikologinya dipanggil Othello syndrome. So maknanya dia juga bersifat delusional disorder, jealousy type. So inilah, so maknanya memang dalam kehidupan seperti juga macam katalah kita makan, kita tak boleh berlebih-lebihan apabila kita makan, dan apabila kita berperasaan pun kita tak boleh berlebihan. Kan? So biasa kita dengar orang tua-tua katalah kalau misalnya kita terlampau suka gembira, kita ketawa kebahak kan, lepas tu mak-mak kita ataupun nenek-nenek kita cakap ketawa lah, nanti menangis kan. So, begitulah dia ibaratnya. So maknanya kalau misalnya sesuatu perasaan itu tidak dikawal dengan baik, tidak dibendung, dijaga dengan baik, dia boleh menjadi sesuatu yang ekstrim, baik dari segi positif ataupun negatifnya. Okey, kalau boleh kita nak kawal lah, tak naklah jadi terlalu ekstrim. Dan saya sangat-sangat tertarik bila doktor sebutkan tadi tentang Othello syndrome tu. Maksudnya dia delusional, perkara yang pasangannya tak buat dia rasa macam dia ni mesti curang ni. Kita nak tahu lah adakah Othello syndrome ni boleh dikawal ataupun sebaliknya, doktor. Tetapi sebelum itu kita nak dengarkan pandangan rakan-rakan kita tentang cemburu tanda sayang. Pada saya setuju sebab kalau kita rasa cemburu itu tandanya kita sayang. Tapi kalau terlampau cemburu pun tak boleh juga. Dia membuatkan hubungan tu rasa macam berserabut pun ada kan. Lepas tu dia rasa macam rimas pun ada, berpada-pada. Bagi saya ada betulnya sebab kita dalam hubungan, dalam hati kita memang dah lahir perasaan kasih sayang pada orang yang kita suka, orang yang kita sayang, kekasih kita, pasangan kita kan. Pastinya kita akan ada rasa cemburu tu kalau pasangan tu membuat perkara yang agak meragu-ragukan. Bagi Aziz, betul cemburu tak ada sayang. Cemburu tu dia ada satu line tau Cemburu di antara cemburu dengan cemburu buta. Kalau line tu dah sampai ke cemburu buta, itu bahaya. Kalau line tu masih lagi di dalam cemburu tu, itu adalah memang tanda sayang kan. Takkanlah tak ada perasaan cemburu bila tengok isteri atau suami kita contoh gelak-gelak kan dengan orang lain, mestilah kita ada perasaan cemburu tu. Oi, tak wajar. Itu teruk sangat. Itu dah dikira psycho tau. Itu dah dikira macam terlalu sayang, terlalu menjaga dan terlalu tak boleh juga macam itu. Kadang-kadang kita ni sayang berpada-pada. Sebab apa? Bagi saya, benda yang kita sayang tu kita kena bersedia untuk kehilangan. Jadi bagi saya ini terjadi kerana cemburu yang tak dapat dikawal, yang terlalu cemburu kan. Kadang-kadang kita tak tahu betul ke pasangan tu macam ni. Jadi ia membuatkan kita tak boleh nak fikir dengan lebih matang kan, dengan lebih tenang. Bila dah sampai ke line cemburu buta tu, dia punya otak dah tak fikir apa kan, dia fikir pasal dia je. Contohlah, apa yang dipikirkan adalah kalau aku tak boleh dapat, orang lain tak boleh dapat, macam tu contohnya. Jadi that's why lah kita sendiri kena kontrol diri kita. Boleh nak sayang tapi jangan terlalu obses. Okey, kalau kita tengokkan segi rata-rata setuju kena ada cemburu antara pasangan ni. Supaya memang kita sayang dia, kita kisah pasal dia, tapi keterlaluan tu melampau lah. Dan tadi doktor pun ada sebutkan juga komunikasi sangat-sangat penting. Kita manusia, kita makhluk sosial, memang kena berinteraksi. Adakah itu yang Fizo dan pasangan lakukan kalau ada terbitnya rasa cemburu ni, Fizo?
Dia betul lah, communication is very important. Clarify. Communication and clarify. Mungkin saya setuju apa yang Haziq cakap tadi. Cemburu tak salah, bila dah masuk ke cemburu buta masalah. And then tak kisahlah sama ada perempuan, lelaki. Lelaki pun ada yang terlalu kuat cemburu daripada perempuan kan. So communication bila kita clarify, bertanya dan cuba faham, baru kita ambil action. So itu yang selalu jadi. Belum ada communication, belum clarify, terus pergi ke action. Dan normally action yang diambil itu adalah action yang tidak bagus lah. Itu menjadikan benda yang tidak diinginkan lah. Betul. Ada orang dia suka buat assumption. Tak tanya, tak berkomunikasi, terus buat orang kata prasangka. Kan tak ada pun. Benda tu tak berlaku pun. Tapi disebabkan mereka terlalu orang kata paranoid, sehingga kan rasa cemburu tu datang tanpa apa-apa sebab pun kan. Tapi soalan tu sangat menakutkan lah. Bila si perempuan tanya, ni siapa? Alamak. Kenapa dia ada kat sini? Kenapa dia mesut? Pada jam-jam ini. Ya, dia satu soalan dia sambung dengan 10 soalan yang berkaitan. Game over. Sebenarnya ada tadi saya terbaca satu komen di Facebook. Katanya cemburu ni katalah kan pergi reunion kawan-kawan di sekolah. Tiba-tiba suami jumpalah kawan lamanya. Crash. Itu akan menyebabkan rasa cemburu tu juga. Tapi adakah Fizo merasakan yang cemburu yang macam light tu bolehlah diperlukan kan, sweet kan, awak cemburu ke, awak jealous ke, tak macam tu, okey. Tapi kalau cemburu yang terlalu ekstrim, bukan sehinggakan membunuh, tapi menyebabkan pasangan bergaduh dan sebagainya. Betul. Adakah awak merasakan relationship itu tak it's an unhealthy relationship? Boleh jadi toxic kan? Toxic relationship. It is totally unhealthy. Dia jadi bila cemburu, dia jadi ada perception yang tak baik kepada pasangan. So kita hidup di dalam tidak percaya. At first place, kalau aku tak percaya dengan aku, kenapa kau kahwin dengan aku? At first place. So bila ada benda ni, dari segi energi pun tak bagus tau. Kita masuk rumah, asyik muka masam. So energi. So kalau saya sebagai lelaki lah, tak maaf saya cakap, kalau saya dapat pasangan yang suka buat assumption, cemburu buta, benda yang saya tak buat, baik aku buat. So which is this is unhealthy. Yang ni lagi teruk fikir, yang ni ala-ala aku tak buat, aku pun kena, baik aku buat terus. Kan? So dia lama-lama dia akan jadi the dominoes effect, akan lagi teruk, end up dia jadi benda tak baik lah. Okey. Dan sebenarnya kita nak bantu juga mungkin mereka yang melalui situasi ini. Ada pasangan yang terlalu cemburu, message 24 jam, telefon 24 jam, tak Video kira call, waktu. video call. Video call. Video call 24 jam, tak kira waktu. Jadi kalau dah alami situasi seperti ini, dah ada pasangan macam ni, adakah boleh kita nak patah balik, doktor? Ya, Saya rasa betul. ini dah jadi macam Othello syndrome. Good Pasangan question. tak buat apa pun. Doktor. Good question. Okey doktor, mungkin doktor punya mic mute kot. Boleh unmute mic doktor? Oh, sorry. Okay. Alright. Okay, so menjawab persoalan Hawa itu, nothing is impossible sebenarnya. Semua perkara ada ubatnya, ataupun ada jalan keluarnya. Tak ada sebarang masalah yang tanpa jalan keluar. Kita sebagai manusia, kita kena berusaha. Kita kena berusaha untuk melaksanakan yang terbaik, mencari jalan keluar tersebutlah. So that is why kita ni diberikan kudrat, kita ni diberikan akal fikiran untuk melaksanakan cara yang terbaik yang kita fikirkan perlu dilakukan itulah. So untuk menjawab kepada persoalan itu dengan lebih lanjut, bagi seseorang yang mempunyai isu yang yang sudah pergi kepada mental health issues, kesihatan mental. So apabila perkara itu sudah pergi kepada isu kesihatan mental, so maknanya dekat sini dia perlu kepada usaha-usaha rawatan yang lebih bersifat holistik. Pertama sekali ingin saya katakan, isu kesihatan mental ini adalah satu yang boleh dirawat. So janganlah kita fikirkan bahawa bila orang tu dah sakit mental dia tak boleh dirawat. Cuma katalah kalau misalnya kita sedar lebih awal dan rawatan itu dilakukan lebih awal, of course kepulihannya akan berlaku dengan lebih pantas lah. Berbanding katalah kalau misalnya kita disimpan and then dia menjadi berlarutan, so of course dia akan jadi makin kronik.
sama juga dengan isu kesihatan fizikal. Ya, so di sini dia akan berbalik kepada first of all medication. Medication. Maksudnya dekat situ, katalah kalau seseorang itu merasakan bahawa dia ada kecelaruan yang perlu berjumpa dengan psikiatris, ya, so maknanya ambil langkah pertama itu untuk pergi mendapatkan diagnosis yang sebenar. Ya. So katalah kalau misalnya takut nak pergi hospital, jumpa kaunselor dulu, kan? Ataupun jumpa ahli psikologi dulu, ya, yang bukan dalam setting hospital. So nanti mereka akan memberi bantuan, dan sekiranya perlu dirujuk ke psikiatris di hospital, mereka akan boleh membantu membuatkan rujukan itu bagi pihak klien ini. Nah, ya, so apa yang penting adalah mengambil inisiatif ataupun mengambil that first step. That first step is always difficult, ya, sebab dalam pengalaman saya menjadi seorang kaunselor 22 tahun pun saya memang sedar bahawa taking that first step is always very difficult. I always say, saya selalu cakap dengan klien-klien saya, taking that step itu ibaratnya mereka sudah berjaya 50%, ya, untuk menyelesaikan masalah mereka. So ada 50% itu adalah daripada kesungguhan mereka dan istilahnya istiqamah dalam membuat sesuatu cara untuk menjadi lebih baik, ya. So itu dia. So selain daripada ambil medication, perlu juga, sebab kita ambil medication ini untuk menyebabkan kita punya fikiran itu boleh berfungsi, ya. Maksudnya boleh berfikir dengan rasional, ya. So kalau misalnya fikiran tak boleh berfikir dengan rasional, tak ada gunanya seseorang itu mendapatkan psikoterapi ataupun mendapatkan khidmat counselling, ya. Tapi apabila seseorang itu dah ambil ubat dan fikiran dia boleh proses dengan baik, so dia perlu ada that component of psychotherapy ataupun counselling, sebab dia berbalik kepada lumrah manusia itu, mana yang saya katakan di awal tadi. Manusia ini makhluk sosial, dia nak mendengar dan dia dengar, dia perlu tahu dan dia perlu diberi peneguhan. So it has to be paired together, barulah proses itu akan menjadi baik untuk ke arah kepulihan seseorang klien atau patient yang memiliki isu sakit mental. Okey, baik. Nampaknya memang kena segera dapatkan khidmat, nasihat daripada mereka yang bertauliah, ya. Ada ubat juga rupanya. Cemburu yang keterlaluan, kan. Dan Fizo, mungkin Fizo boleh kongsikan juga daripada pengalaman Fizo sendiri, bagaimana boleh mereka yang ada rasa cemburu tetapi tidaklah keterlaluan sangat, kan, tapi ingin mewujudkan situasi rumah tangga yang positif. Apa antara tips lah yang boleh Fizo kongsikan bersama dengan mereka? Dia macam saya cakap tadi juga, ini pandangan saya. Orang berpengalaman, confront lah, confront. So kalau ada kita rasa terlintas, cemburu ni datang daripada satu jentikan hati yang terlintas. Benda yang tak berapa sure lagi. Kecuali benda yang even benda sure pun ada solution dia, tapi selalunya datang yang suspicious, curiosity, dan mula buat assumption. Itu silap. So the best is conversation. Ada conversation, cerita elok-elok, tanya. Mungkin kita silap pandang, mungkin kita salah dapat information. So bila ada clarification, katalah betul si suami yang salah. Okey, mungkin dengan cara communication tu, teguran untuk dia tak buat. Settle masalah. Dia kita nak tahu what is the solution selepas tu. Tapi kan Fizo, mungkin ada dalam kalangan mereka ni yang jenis tak suka berkomunikasi. Mungkin sebab cemburu ni satu rasa yang tak senang sangat, kan, rasa yang tak selesa. Jadi bila ada je rasa tu, dia tepis, dia macam tukar fokus. Tak boleh. Nanti jadi api dalam serkam tau. Dia nanti lama-lama terbakar. That's why apa-apa pun clarify. Supaya mungkin contoh katalah pasangan saya, saya baik dengan, contohlah saya pergi syuting. Pada saya benda tu okey. Tapi pada dia tak okey. So saya tak sedar yang saya tengah buat silap dengan dia. Itu yang dia terus pendam lagi lama
ni. So maksudnya okey sebenarnya I tak suka kalau macam ni. Oh you tak suka. Okey kalau tak suka tak buatlah. Itu pentingnya conversation, communication. Dan saya rasa ni transparansi tu penting kan. Yes. dia kena ada kerjasama dua-dua pihak juga. Betul seperti mana yang doktor katakan tadilah. Tapi kan saya rasalah ni pendapat saya, kalau memang dah ada komunikasi, transparansi itu, memang rasa cemburu yang keterlaluan itu tidak akan wujud, melainkan orang itu ada masalah kesihatan mental seperti yang doktor kongsikan tadi. Tapi kalau cemburu yang sweet-sweet tu boleh je kot kan? Boleh. Itu garam kena ada. Okey, cemburu yang sweet-sweet yang awak selalu mencemburui lah. Okey, buku tadi salah satu situasi. Ataupun wife awak ada apa-apa yang dia mencemburui? Macam mencemburui, contohlah kalau macam contoh kawan-kawan. Okey, to be honest lah, mungkin orang ingat Fizo selebriti, wah dia bukan selebriti, mesti tak jealous. Siapa cakap aku tak jealous? Jealous juga. Macam contohlah B, kawan I daripada somewhere lah nak datang sini, dia lelaki, boleh ke nak jumpa dia? Siapa dia? Dia ada juga. Siapa dia? Dah lama kenal dia. Dia dah kahwin ke belum? Dia ada girlfriend dia ada sekali. So lega sikit. Kalau jumpa berdua, tak payah ikutlah. So itu cemburu yang kadang-kadang dia nak usik je. Tapi pada saya benda tu sweet juga. Usikan tu yang macam orang kata sweet lah kan. Tapi ini membawa kepada persoalannya. Mungkin ramai selalu soalan klise lah. Fizo seorang pelakon. Adakah wife Fizo cemburu apabila Fizo berlakon dengan wanita-wanita atau pelakon-pelakon wanita yang lain? Segi korek rahsia ni. Tak apa. Sebenarnya dia kahwin dengan saya dah jadi selebriti. So you kena accept lah. Faham lah. Okay. And then itu bukan saya nak jadikan sebagai alasan. Yang pertama dia kenal saya sebelum kahwin dah jadi selebriti. Dan yang kedua, sebagai seorang suami, you kena sedar ruang dan sedar jugalah waktu tu di mana sekarang ni pun boleh elakkan, kita elakkan. Dan saya percaya drama-drama Melayu sekarang ni yang kita jual adalah kisah cerita, bukan momen-momen yang romantik. Susah kita nak nampak dalam drama-drama Melayu, which is audience pun dah mula faham. So saya rasa benda tu tak ada isu. Okey. Itulah yang boleh kita katakan persefahaman kedua-dua pihak tu penting. Jadi kita nak tanya kepada doktor, misal kata pasangan kita ni awal-awal ni jenis cemburu sikit-sikit. Jadi sebagai pasangan ni, macam mana kita nak kontrol perkara itu supaya hubungan ni tak jadi toksik, hubungan jadi lebih harmoni? Doktor nasihat sikit orang perempuan ni, doktor. Lelaki pun sama. Susah tak nak kawan. Yelah emosi tu kan. Alright, so pertama sekali seperti mana yang saya cakap di awal tadi, begitu juga saya rasa Fizo ada menyentuh beberapa kali, maknanya keperluan untuk bercakap dengan pasangan kita itu. So maknanya spend time. Sekarang ini kita kurang nak spend masa dari segi kuantiti. Sebab masing-masing sibuk, masing-masing kerja kan. Ke hulu ke hilir dan sebagainya. So cari quality time yang mana kita boleh betul-betul dapat masa itu solid untuk kita berbicara daripada hati ke hati. Contohnya waktu makan bersama ke, ataupun sejurus sebelum tidur, dan di atas katil. So cari momen-momen itu yang mana kita boleh berkongsi isi hati, kita boleh buat seloroh. Itu akan mengeratkan hubungan suami isteri. Dan juga dengan pasangan kita lah. Selain daripada itu, di mana yang penting juga, elakkan daripada jadi mata-mata gelap ni, private investigator. So maknanya jangan terlampau nak check handphone suami kita ataupun pasangan kita setiap masa, setiap ketika kan, dengan siapa dia bercakap, dengan siapa dia berurusan dan sebagainya kan. So maknanya kita kena ada trust itu, kepercayaan itu. Sebab kalau misalnya trust itu tak ada, hidup kita tak akan tenteram. So mungkin buat some ground rules lah. Contohnya macam saya dengan isteri saya memang kami tak akan tengok handphone masing-masing, kecuali kalau misalnya ada keperluan ataupun ada emergency kan. Then barulah saya pegang handphone dia dan sebagainya lah. So saya memang tak akan pegang handphone dia dan dia pun tak akan pegang handphone saya. Sebab ada kalanya bila kita berkomunikasi dengan kawan, ada kalanya kita berseloroh dengan kawan, tapi kalau misalnya pasangan kita itu skeptical, dia boleh create 1001 macam
rasa tidak senang hati kan, Ya. betul. Ya, so benda-benda yang sebeginilah yang sangat perlu kita jaga. Ya, so maknanya, dan kita of course sebagai seorang individu, kita kena bertanggungjawablah sekarang ni dengan adanya pelbagai social media. Kita, bagaimana kita bawa diri kita dalam social media pun kita kena jaga. Ya. Sebabnya ada kes, ya, contohnya macam saya terbaca kes di Bogor, Indonesia pada tahun lepas. Ya, suami ini bunuh isteri dia sebab isteri dia terlampau aktif sangat di TikTok. So sehingga melahirkan rasa cemburu dan suaminya membunuh isteri tersebut, ya, tanpa sengaja, ya, tanpa sengaja. Ya. So benda-benda yang sebeginilah, ya, so maknanya kita bila kita nak represent diri kita ataupun nak membawa diri kita di social media tu, kita kena jaga, sebab kita kena ingat bahawa sekali kita post sesuatu dekat dalam social media, dia akan selama-lamanya kekal di dalam social media. Betul. Dan berbalik kepada apa yang Fizo katakan lah, ya doktor, kita harus berkomunikasi. Tak guna kalau tidak berkomunikasi, kita pendam-pendam dan memudaratkan kedua pihak. Baik doktor, terima kasih doktor atas segala perkongsian doktor dan juga Fizo, dan saya rasa apa yang Shasha berkata di Facebook kita boleh dijadikan sebagai rumusan kita, di mana tak salah nak cemburu, tapi biarlah berpada-pada, tapi bukan cemburu buta. Setiap orang pasti ada sifat cemburu, tapi janganlah jadikan cemburu itu merosakkan sesuatu perhubungan. Setuju Fizo? Sangat setuju. Sangat setuju. 5 markah untuk Shasha. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Nasruddin Subhi dan juga Fizo Omar. Dan anda di rumah, semoga apa yang dikongsikan memanfaatkan kita semua. Ya, baik. Banyak lagi yang akan kami bawakan kepada anda, penonton WHI. Kita berehat dulu seketika. Wanita hari ini. Okey, baik, kembali bersama kami. Terima kasihlah ya kerana terus bersama dengan kami. Dan dalam segmen tajaan hari ini, kita bersama dengan Datin Azliana, Datuk Seri Dr. Hassan selaku Ketua Pegawai Eksekutif Usanita Sendirian Berhad. Hai Datin. Okay. Datin sihat, Datin? Sihat, Alhamdulillah. Okey, Datin, saya pun nak tahu apa sebenarnya Usanita Sendirian Berhad adalah. Jadi mungkin Datin boleh terus kongsikan. Tahun lepas, tahun 2021, apa antara inisiatif Usanita? Okey, segi Usanita Sendirian Berhad adalah satu badan pemudacara ataupun entity body yang di mana kita banyak berkolaborasi bersama pihak-pihak kerajaan maupun badan-badan korporat untuk kita ketengahkan usahawan B40, M40, industri kecil sederhana. Jadi Usanita merupakan platform di mana mereka-mereka ni akan sentiasa ada program dengan pihak Usanita. So Usanita ni menjalankan pembinaan jenama kita pada 2021 dengan kita adakan webinar untuk menarik semangat mereka yang terkesan dengan pandemik, dan kemudian kita adalah lakukan satu program reality TV yang diperkasakan oleh Usanita, program reality TV untuk usahawan-usahawan wanita yang terkesan dengan pandemik, B40 dan M40, dan program itu mendapat sambutan yang sangat baik dan mungkin akan ada lagi pada musim yang kedua. Okey, baik. Dan Datin, seperti mana yang Datin dah kongsikan, pastinya Usanita banyak membantu usahawan wanita kan. Ya, betul. Dan dalam era endemik ni, apa antara cabaran yang dihadapi oleh Usanita? Okey, cabaran mereka sebenarnya adalah mereka ni dah give up. Mereka hampir gulung tikar. Mereka struggle untuk dapatkan pendapatan dan duit. Jadi itu adalah antara cabaran yang sangat terkesan lah. Jadi di Usanita kita sentiasa ada bimbingan, webinar, kita akan sentiasa ada orang kata program-program untuk menaikkan semangat mereka, untuk mereka ni tidak putus asa dan mereka boleh menjadi usahawan yang lebih kreatif dan inovatif dalam mencipta pendapatan dan kewangan mereka. Okey, jadi sesiapa pun boleh melibatkan diri dalam Usanita? Ya, boleh. Mereka boleh join kita, hanya layari website kita
www.usanita.com. Okey, baik. Dan Datin, dengar kata Datuk Roshamno pun ada terlibat, ada kerjasama dengan Usanita juga. Mungkin Datin boleh kongsikan apa kerjasama Datuk Roshamno Datuk Roshamno sebab dia rasa misi dan visi Usanita itu selari. Jadi dia setuju untuk meminjamkan jenama dia buat program terbaru kita, penjenamaan dan pendigitalannya untuk usahawan-usahawan di luar bandar ataupun pinggir bandar untuk menggunakan penjenamaan Datuk Roshamno dekat produk-produk mereka selama setahun. Jadi itu adalah kolaborasi program terbaru kita bersama dengan Datuk Rosham. Dan kolaborasi ini mendapat orang kata support daripada Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. Okey. Dan kalau kita lihat dalam era pandemik sekarang ni, Datin, usahawan bukan saja bersaing sesama mereka kan, tapi harus bersaing dengan sekarang ni situasi COVID-19 sekarang ini. Jadi apa yang inisiatif yang boleh diambil oleh usahawan-usahawan ini untuk membangunkan ekonomi ini? Okey, inisiatif yang mereka perlu dengan adanya orang kata support seperti kita di Usanita ni, kita sentiasa adakan platform dengan program-program yang kita lakukan, especially untuk membimbing usahawan-usahawan ini supaya mereka tidak lagi orang kata patah semangat, mereka tidak rasa down, mereka rasa mereka tidak lagi nak meneruskan perniagaan. Jadi dengan program-program yang kita berikan, bukan sahaja yang mereka ada kengkangan modal, tetapi mereka dapat orang kata mengawal mentaliti mereka. Mereka ada support sistem yang baik di Usanita dan mereka akan sentiasa bersama dengan kita melalui program-program dan engagement kita dengan pihak-pihak kerajaan dan badan-badan korporat. Okey, dan mungkin di sini Datin boleh kongsikan antara program yang pernah Usanita adakan dan bagaimana penglibatan wanita untuk program itu. Salah satu contoh mungkin. Salah satu adalah program reality TV kita yang kita lakukan sepanjang tahun lepas 2021. Mereka hantarkan penyertaan dan kita ketika itu pun audition terpaksa dilakukan secara virtual ya. Jadi penyertaan yang sangat banyak. Dalam 500 penyertaan hanya 12 orang yang dipilih dan mereka 12 orang kini merupakan perintis di Usanita dan mereka secara langsung akan bergerak bersama Usanita untuk semua program-program yang kita lakukan, termasuk program yang akan datang dengan Datuk Roshamno. Jadi untuk tahun 2022 mereka harus menghantar penyertaan mereka untuk yang akan datang ini. Penyertaan akan dibuka dan kita akan mulakan audition dalam masa 2 minggu. Okey, dalam masa 2 minggu ya. Jadi jangan terlepas peluang keemasan ini. Jadi di sini Datin boleh kongsikan di mana boleh mereka menghantar penyertaan mereka dan apa mereka perlu, kata ada kriteria ke syarat-syarat untuk menyertai. Okey, mereka boleh layari website www.usanita.com. Di situ ada syarat penyertaan dan apa yang perlu mereka lakukan. Mereka hanya perlu hantar pitching video selama duration, kalau tak silap saya 30 saat atau 30 minit begitu, tentang diri mereka, perkenalkan tentang perniagaan mereka dan nanti Datuk Roshamno sendiri juga yang akan memilih dalam sesi uji bakat itu. Jadi dalam masa 2 minggu sahaja lagi. Okey, dan di penghujung ni Datin, sedikit kata-kata semangat buat para wanita di luar sana. Mungkin yang juga ada perniagaan, yang tiada perniagaan. Kedua-duanya memerlukan semangat. Wanita bangkit ya, walaupun dalam keadaan kita semua berdepan dengan pandemik COVID-19. So saya harap semua wanita boleh bangkit, menjana pendapatan dengan lebih kreatif dan inovatif. Okey, baik, kita membantu satu sama lain. Betul. Okey, baik, terima kasih diucapkan kepada Datin Azliana Datuk Seri Dr. Hassan selaku Ketua Pegawai Eksekutif Usanita Sendirian Berhad. Terima kasih Datin, jaga diri Datin. Baik, anda di rumah jangan ke mana-mana, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini, wanita hari ini. Alright, bertemu kembali di Wanita Hari Ini. Terima kasih kerana masih setia bersama kami dari awal siaran sampailah sekarang dengan topik utama kita pada hari ini, cemburu tanda sayang kan. Macam-macam kongsian anda di Facebook kami juga. Okey, dan Hawa, kita dua masih bersemangat. Ada tenaga yang lain macam ni. Dengan itu kami nak kongsikan bersama dengan anda berkaitan dengan Milo. 2 jenama ikonik Nestle kini muncul dengan versi tanpa tenusu, iaitu Milo dan Nescafe Dairy Free.
Rangkaian minuman Milo dan Nescafe Dairy Free diperbuat daripada ramuan tumbuhan dan tidak mengandungi bahan berasaskan haiwan. Ia juga menepati kriteria pilihan lebih sihat. Malah dengan rumusan tanpa tenusu, ia pun sesuai untuk mereka yang mengalami masalah penghadaman laktosa ataupun lactose intolerance. Kunjungilah ke pasar raya terdekat anda untuk mendapatkan koleksi Dairy Free ini sekarang. Saya dah cuba kesemuanya. Ya, Milo daripada terutama suka vegetarian dah. Saya suka Milo tu. Suka Milo, susu. Okey, baik. Terima kasih kerana terus bersama kami sepanjang 1 jam ini. Dan terima kasih juga untuk komen-komen anda di Facebook. Sempat tadi membaca komen-komen anda. Yang positif kita ambil, okey, yang negatif kita buang terus. Ya, betul tu. Dan aura positif pun kita nakkan esok untuk topiknya nafkah. Perkongsian anda amat digalakkan di Facebook kami WHI TV3. Dan untuk hari ini kita dah selesai Sugi. Ya, betul. Jadi terus jaga SOP dan jaga diri anda sehingga berjumpa lagi. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi.